Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murid-murid tahun 2, selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe untuk mendapatkan video-video pengajaran yang terbaharu. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 3.1 iaitu pecahan wajar. Dan standard pembelajaran 3.1.1 mengenal pasti dan menyebut pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10. Serta 3.1.2 menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menyebut dan menulis pecahan yang mewakili gambar rajah dengan betul. Sebelum itu, murid-murid boleh merujuk buku teks matematik tahun 2, jilid 2, muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5 dan muka surat 6. Murid-murid, apakah itu pecahan? Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. Cikgu ulang, maksud pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. Apakah maksud ayat ini? Cuba murid-murid perhatikan gambar rajah pizza ini. Ini ialah sebiji pizza. Pizza yang belum dimakan mewakili keseluruhan objek. Pizza yang belum dimakan mewakili keseluruhan objek. Jika ibu makan satu keping pizza tersebut, maka satu keping pizza itu mewakili sebahagian. Satu keping pizza yang ibu makan mewakili sebahagian. Jadi murid-murid, pecahan bermaksud nombor yang mewakili sebahagian. Jadi, nombor yang mewakili sebahagian ini merujuk kepada bilangan pizza yang dimakan oleh ibu, iaitu satu keping. Daripada keseluruhan. Keseluruhan merujuk kepada jumlah pizza yang belum dimakan. Seterusnya, konsep pecahan mestilah dibahagikan sama besar dan secara adil. Contohnya, jika ibu ingin memberi pizza kepada ayah, maka ayah juga akan mendapat potongan pizza yang sama besar saiznya dengan pizza ibu. Jika ibu ingin memberi pizza kepada anaknya pula, maka anaknya juga akan mendapat satu keping pizza yang sama saiz potongannya. Jadi, pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan dan ingat, pecahan mestilah sama besar dan adil. Sekarang, cuba murid-murid perhatikan gambar rajah ini. Di sini terdapat 4 gambar rajah pecahan. Yang pertama, gambar rajah berbentuk bulat ini dibahagikan kepada 4 bahagian dan
diwarnakan atau dilorikkan satu bahagian. Untuk gambar rajah yang kedua, gambar rajah segi empat tepat ini telah dibahagikan kepada 4 bahagian dan satu bahagian telah diwarnakan. Begitu juga dengan bentuk yang ketiga. Bentuk ini juga telah dibahagikan kepada 4 bahagian. Jadi, antara ketiga-tiga gambar rajah ini, yang manakah mewakili pecahan yang betul? Ingat ya murid-murid, pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan dan yang paling penting untuk konsep pecahan ianya mestilah dibahagikan sama besar. Jadi, antara ketiga-tiga gambar rajah ini yang manakah dibahagikan sama besar? Betul, gambar rajah yang pertama. Gambar rajah yang pertama telah dibahagikan kepada 4 bahagian yang sama besar. Untuk gambar rajah yang kedua ini, kawasan yang berwarna saiznya lebih besar jika dibandingkan dengan 3 lagi bahagian. Dan begitu juga dengan gambar rajah yang ketiga ini. Ianya tidak dibahagikan sama besar. Untuk bahagian yang di hujung ini, saiznya ataupun ukurannya lebih kecil berbanding dengan bahagian yang satu lagi. Jadi ingat, untuk konsep pecahan, ianya mestilah dibahagikan sama besar dan adil. Sekarang, mari kita lihat contoh yang kedua. Cuba murid-murid perhatikan 3 gambar rajah ini. Kesemua gambar rajah ini merupakan segi 4 sama. Dan segi 4 ini telah dibahagikan kepada beberapa bahagian. Antara ketiga-tiga gambar rajah ini, gambar rajah manakah yang mewakili pecahan? Ingat, pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan dan mestilah dibahagikan sama besar dan adil. Mudah kan? Jadi, jawapan yang tepat ialah gambar rajah yang ketiga. Betul. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang ketiga. Cuba murid-murid perhatikan antara ketiga-tiga gambar rajah ini yang manakah mewakili pecahan. Ingat ya, apabila keseluruhan objek dibahagikan kepada beberapa bahagian, ianya mestilah dibahagikan sama besar. Baiklah, apakah jawapannya? Adakah gambar rajah yang pertama atau gambar rajah yang kedua ataupun gambar rajah yang ketiga? Jawapannya ialah gambar rajah yang kedua. Baiklah murid-murid, sentiasa ingat bahawa pecahan mestilah dibahagikan dengan adil dan sama besar. Okey? Sekarang, mari kita kenal pecahan dengan lebih dekat lagi. Perhatikan gambar rajah ini. Ini ialah sebiji kek berbentuk segi 4 tepat. Kemudian, cikgu memotong kek ini kepada 3 bahagian yang sama besar. Ingat ya murid-murid, konsep pecahan mestilah dibahagi sama besar dan adil. Seterusnya, daripada 3 bahagian kek yang dipotong ini, satu bahagian
telah cikgu hiaskan. Jadi, 1 daripada 3 bahagian kek telah dihias. 1 daripada 3 bahagian kek telah dihias. Jadi, murid-murid, untuk menulis pecahan dalam nombor, caranya ialah kita mengira dahulu bahagian yang berlorik. Ada 1 bahagian yang berlorik ataupun hanya ada 1 bahagian kek yang telah dihias. Jadi, kita tulis 1. Kemudian, kita lukiskan 1 garisan di tengah-tengah secara melintang. Kemudian, kita kirakan bahagian keseluruhan kek tersebut. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Jadi, ada 3 bahagian kek secara keseluruhannya. Jadi, kita tuliskan 3 di sebelah bawah. Jadi, inilah nombor dalam pecahan. Ada nombor di bahagian atas, ada garisan di tengah-tengah dan ada 1 nombor di bahagian bawah. 1 mewakili kawasan yang berlorik dan 3 mewakili keseluruhan bahagian pecahan kek tersebut. Jadi, murid-murid, bagaimana cara untuk menyebut pecahan ini? Caranya ialah dengan menyebut angka 1 dahulu. 1 per 3. 1 per 3. 1 mewakili nombor yang di sebelah atas ataupun kawasan berlorik, per mewakili garisan yang berada di tengah-tengah ini, dan 3 mewakili jumlah keseluruhan bahagian dalam gambar rajah ini. 1 per 3. Per 3 ditulis rapat. Sekarang, mari kita lihat contoh yang kedua. Cuba murid-murid perhatikan gambar rajah berbentuk hati ini. Cikgu membahagikan bentuk ini kepada 2 bahagian yang sama besar. Kemudian, cikgu warnakan 1 bahagian sahaja. Cikgu warnakan 1 bahagian sahaja. Sekarang, 1 daripada 2 bahagian hati telah diwarnakan. Jadi, bagaimana cara untuk menulis pecahan berdasarkan gambar rajah ini? Baiklah, untuk menulis pecahan, pertama sekali murid-murid perlu mengira bahagian yang berwarna atau berlorik dahulu. Jadi, ada berapa bahagian yang berwarna? Ada 1 bahagian yang berwarna. Jadi, kita tuliskan di sebelah atas. Diikuti dengan 1 garisan melintang, dan untuk nombor di sebelah bawah, kita akan mengira keseluruhan bahagian yang dipotong. Untuk bentuk hati ini, ada 1, 2 bahagian. Jadi, kita tuliskan angka 2 di sebelah bawah. Sekarang inilah nombor yang ditulis dalam pecahan. Jadi, bagaimana cara untuk menyebut pecahan ini? Caranya ialah menyebut angka 1 terlebih dahulu. Untuk garisan, kita akan menggunakan perkataan per dan kita sambung dengan nombor di sebelah bawah. Caranya ialah 1 per
2. Jadi, 1 S-Esa TU2 per 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 DU2 EA. 1 per 2. Per 2 disusun, ditulis dengan rapat. Mari kita lihat contoh yang ketiga. Cuba perhatikan gambar rajah ini. Gambar rajah ini telah dibahagikan kepada beberapa bahagian segitiga yang sama besar dan terdapat satu bahagian segitiga yang berwarna. 1 daripada 6 bahagian segitiga telah diwarnakan. Sekarang, bagaimana cara untuk menulis pecahan? Baiklah murid-murid, untuk menulis pecahan, kita akan mulakan dengan bahagian yang berwarna terlebih dahulu. Jadi, di sini bahagian yang berwarna kuning ada satu bahagian sahaja. Jadi, kita akan tulis 1 di sebelah atas. Kemudian, jangan lupa lukiskan garisan. Untuk nombor di sebelah bawah, kita akan kirakan keseluruhan bahagian. Bermula dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Keseluruhan bahagian ini ialah 6. Jadi kita tuliskan di sebelah bawah. Sekarang sudah ada satu nombor pecahan berdasarkan gambar rajah. Jadi, bagaimana cara untuk menyebut pecahan ini? 1 per 6. Sekali lagi, sama-sama. 1 per 6. Okey, kita teruskan dengan contoh yang keempat. Cuba murid-murid perhatikan gambar rajah ini. Cuba murid-murid kirakan pecahan kawasan yang berwarna merah jambu. Kirakan pecahan bahagian yang berwarna merah jambu. Jadi, daripada gambar rajah ini, 2 daripada 5 bahagian segitiga berwarna merah jambu. Jadi, bagaimana cara untuk menulis pecahan yang berwarna merah jambu? Kita kira dahulu segitiga yang berwarna merah jambu. Ada 1, 2. Ada 2 segitiga yang berwarna merah jambu. Jadi, kita tuliskan bahagian yang berwarna merah jambu di sebelah atas. Kemudian, jangan lupa gariskan dan kita kirakan keseluruhan bahagian di dalam gambar rajah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian keseluruhan. Jadi, untuk keseluruhan, kita tuliskan di sebelah bawah. Ingat ya murid-murid, di sebelah atas ialah untuk bilangan kawasan yang berlorik. Untuk nombor di sebelah bawah ialah bilangan keseluruhan bahagian di dalam gambar rajah ini. Jadi, nombornya telah pun kita tulis. Sekarang, bagaimana cara untuk menyebut pecahan ini? Mudah bukan? Bermula dari 2 garisan, kita akan sebut dengan perkataan per dan angka 5, kita sebutkan 5. 2 per 5. 2 per 5. Jadi bagaimana cara untuk menulis pecahan ini? Dalam perkataan, kita ejakan sahaja 2 DU2 EA per 5
PER per LIMA per 5. 2 per 5. Seterusnya, mari kita lihat contoh ini. Di sini ada satu gambar raja, kemudian dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Ingat ya murid-murid, untuk konsep pecahan, ianya mestilah dibahagikan sama besar dan adil. Baiklah, sekarang cikgu ingin meminta kepada kamu semua mengira pecahan kawasan yang berwarna biru. Kirakan pecahan kawasan yang berwarna biru. Jadi, ada berapa bahagian yang berwarna biru? Ada 7 daripada 10 bahagian berwarna biru. Jadi murid-murid, seperti biasa, untuk menulis pecahan bagi kawasan yang berwarna biru, kita kirakan dahulu kawasan ataupun bahagian yang berwarna biru satu per satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kawasan yang berlorik ataupun ada 7 kawasan yang berwarna biru. Kemudian, jangan lupa garisan, dan untuk mengira nombor di bahagian bawah, kita perlu mengira keseluruhan bahagian dalam gambar rajah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bahagian keseluruhan daripada gambar rajah ini. Jadi, pecahan berdasarkan gambar rajah ini ialah 7 per 10. 7 per 10. Jadi, bagaimana cara untuk menulis pecahan ini dalam perkataan? Seperti biasa, kita ejakan 7 dahulu. TU tu JUH, 7. Untuk garisan, per, PER per, 10, SI PUPU LUH lo, 10. 7 per 10. Mudah bukan? Baiklah murid-murid, tadi kamu telah belajar menulis pecahan berdasarkan gambar rajah. Ingat ya murid-murid, nombor di sebelah atas ialah kawasan ataupun bahagian yang berlorik. Manakala nombor di sebelah bawah mewakili keseluruhan bahagian dalam gambar rajah tersebut. Dan ini ialah contoh-contoh pecahan yang telah kamu belajar tadi. 1 per 3, 1 per 2, 1 per 6, 2 per 5, 7 per 10, 4 per 9. Jadi, ingat, jangan salah sebut dengan betul. Baiklah, daripada tadi, kamu telah tahu bahawa menulis pecahan ada satu nombor di sebelah atas dan ada satu nombor di sebelah bawah serta terdapat satu garisan di tengah-tengah. Dan nombor di sebelah atas mewakili kawasan yang berlorik, manakala nombor di sebelah bawah mewakili jumlah keseluruhan bahagian yang terdapat dalam gambar rajah. Baiklah murid-murid, nombor-nombor yang ditulis di sebelah atas ini iaitu 1, 1, 1, 2, 7, 4. Ingat ya murid-murid, nombor yang ditulis di sebelah atas ini kita sebut sebagai pengangka. Kita sebut sebagai pengangka.
Manakala nombor yang ditulis di sebelah bawah iaitu 3, 2, 6, 5, 10, 9. Nombor-nombor yang ditulis di sebelah bawah ini kita panggil ataupun kita sebut sebagai penyebut. Jadi, nombor yang di sebelah atas mewakili kawasan yang berlorek tadi kita kenali sebagai pengangka. Murid-murid sebut sama-sama dengan cikgu, pengangka. Sekali lagi, pengangka. Manakala nombor yang di sebelah bawah mewakili keseluruhan bahagian dalam sesuatu gambar rajah, kita panggil sebagai penyebut. Ikut sama-sama dengan cikgu, penyebut. Sekali lagi, penyebut. Nombor di sebelah atas dipanggil sebagai pengangka dan nombor di sebelah bawah dipanggil sebagai penyebut. Ingat ya murid-murid, jangan tertukar pula. Atas ialah pengangka, bawah ialah penyebut. Baiklah murid-murid, selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, pecahan ialah sebahagian daripada keseluruhan. Yang kedua, kamu sudah tahu menyebut dan menulis pecahan berdasarkan gambar rajah. Dan yang ketiga, kamu sudah tahu membezakan antara pengangka dan penyebut. Ingat ya, pengangka ialah nombor yang ditulis di bahagian atas pecahan, manakala penyebut ialah nombor yang ditulis di bahagian bawah pecahan. Itu saja pelajaran kita berkenaan dengan pengenalan pecahan. Semoga ianya menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kamu dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kamu seharian. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat, jaga diri, duduk rumah. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa untuk like, komen, share dan